A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadinil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa imanal muttaqin ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah kerana pada hari ini kita masih lagi dipanjangkan usia, kita masih lagi dipanjangkan umur untuk berada dalam fasa yang ketiga bulan Ramadan, fasa yang 10 yang terakhir, ya. Sebab sebagaimana yang dikatakan oleh ulama, kebanyakan ulama berdasarkan kepada hadis Nabi bahawa qiyamul lail, Lailatul Qadar itu berlaku pada 10 malam yang terakhir, dan ada setengah ulama menspesifikkan lagi ianya berlaku pada 27 Ramadan, ya. Jadi itu semua adalah merupakan perkara-perkara yang tidak ada kepastian, tetapi itu adalah ijtihad daripada ulama berdasarkan kepada kefahaman mereka tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi tentang Lailatul Qadar itu carilah pada 10 malam yang terakhir, ya. Carilah pada 10 malam yang terakhir. Baik. Jadi sebelum mula tu tanya dulu jam belakang tu betul betul okey. Sebab kena tanya dulu jam. Itu memang lumrah kuliah agama, dia jam kena tanya dulu. Sebab kalau konsert jam tak payah tanya, kan? Sebab dia kalau kuliah agama, bila lama sikit je orang dah tunjuk isyarat jam, kan? Suruh berhenti, kan? Kalau konsert bila nak berhenti dia suruh we want more lagi, kan? Kuliah agama tak ada, tuan-tuan. Jadi saya kena tanya jam dulu supaya nanti kalau saya terlebih waktu, jadi tak ada lagi orang tunjuk jam, kan? Jadi kita akan terus. Sebab kuliah agama kebanyakan orang dia akan tanya bila ustaz panjang, dia akan tanya tak habis-habis lagi ke ustaz tu, kan? Tapi kalau konsert dia tanya habis dah, kan? Macam tu lumrah. Jadi saya kena tanya terlebih dahulu, ya. Moga-moga apa yang kita ambil pada hari ini, tuan-tuan, dalam waktu subuh ni tak panjang, insya-Allah, sekadar memberikan, sama-sama memperingatkan diri saya dan diri tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah, ya. Dan pertama kalinya terima kasih kerana jemput saya datang ke surau tuan-tuan ni, ya. Sebenarnya jemputan tu dah saya rasa hampir dekat 10 kali dah telefon saya, tapi waktunya tidak apa kita kata, tidak berkelapangan. Telefon tarik saya ada di tempat lain, telefon tarik saya ada tempat lain. Jadi tak boleh. Kuliah subuh ini pun mujur kerana saya dah ambil kontrak jadi imam tarawih. Jadi saya tak boleh nak pergi ke mana-mana dah. Jadi ada je lah dekat Bandar Baru Nilai. Ya, jadi alhamdulillah hari ini dapat juga datang dengan memberikan isyarat-isyarat yang baik, ya. Dia punya petunjuk bagus, ya, beritahu 2 traffic light yang tidak berfungsi, kona sini akhirnya masuk juga, kan? Dan alhamdulillah juga tadi mungkin itu juga rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mula-mula masuk tadi terus nampak satu motor pakai kopiah. Jadi saya kata ini orang nak pergi surau apa nama, surau Hijrah, Al-Hijrah, ya. Saya kata ini orang nak pergi surau Al-Hijrah, kot follow je lah belakang dia. Tapi bila dah nampak traffic light yang kedua tu, saya yakin saya potong dia lah. Jadi saya masuk dulu. Jadi masuk sini tadi, masuk pagar, tengok-tengok dah tak ada tempat parking. Saya parking dia. Minta maaf tuan-tuan kalau terhalang kereta siapa-siapa, tolong beritahu, ya. NCN 2127 tu kereta saya duduk depan-depan tu, takut terhalang kereta orang nak undur, ya. Baik. Hari ini insya-Allah tuan-tuan kita tengok satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga kita boleh mengambil iktibar di dalam Ramadan ini. Kalau tak sempat nak laksanakan apa yang kita sebut di hari ini, doalah kepada Allah semoga kita berkesempatan untuk berada dalam Ramadan yang tahun hadapan, insya-Allah, ya. Baik. Sebab para sahabat, tuan-tuan, dia akan menangisi apabila perginya Ramadan, ya. Dia akan menangisi pemergian Ramadan. Sebab itulah kalau kita tengok, dia tangis pemergian Ramadan, tapi bila datang hari raya dia akan bergembira dengan hari raya, dan kegembiraan mereka boleh dizahirkan menerusi takbir-takbir yang diungkapkan oleh masyarakat Islam. Tetapi takbir di Malaysia, Asia lah, dengan takbir di negara Arab dan sebagainya, dua situasi yang sangat berbeza. Kerana orang Arab dia akan takbir kemenangan, ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi dia tak takbir macam kita. Pernah masa saya belajar dulu, jadi dia tengok budak Malaysia ni baik dia punya akhlak dia dengan pergi sembahyang jemaah dengan apa, dah 3 tahun duduk di situ, lalu dia pun kata kita bagilah budak Malaysia takbir raya.
Jadi Arab dia takbir macam tu. Jadi dia bagi kita takbir raya, kita pun gembira. Ambil takbir raya itu terus jadi macam takbir Melayu lah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baru sampai situ dah kena rampas mikrofon. Kena rampas. Arab kata apa? Kau ni takbir kemenangan, kau takbir kesedihan. Kita sepatutnya menang lawan setan. Tapi budak Malaysia kaki auta, tuan-tuan. Nombor satu kaki auta. Dia kata apa? Kami sebenarnya menangisi pemergian Ramadan. Nampak dah kaki auta jugalah. Tapi dia menangis ingatkan mak bapak dia kat kampung. Itu yang sebenarnya kan. Jadi tuan-tuan, kita tak apalah nak takbir macam tu pun takbir lah. Kalau imam takbir macam saya sebut tadi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, macam tu rasanya orang pun tengok Arab mana datang ni kan. Tak nak orang nak datang kan. Jadi tuan-tuan kena tengok ya. Baik. Jadi tuan-tuan, sebelum tu kalau dengar saya cakap, orang ramai kata orang Negeri Sembilan kan. Tak ada, saya bukan orang Negeri Sembilan. Saya anak Jati Pahang. Mak bapak orang Pahang, isteri orang Selangor, Pak Menggor orang Perak. Tak ada kaitan dengan Negeri Sembilan. Tapi kenapa cakap Negeri Sembilan? Moga-moga bila orang kata, Ustaz mana Celupa tu, Ustaz Negeri Sembilan. Jadi negeri aku selamat kan. Jadi orang lupa begitu je lah. Dia tak tahu lah, wallahualam tuan-tuan ya. Baik, tapi saya minta maaf dulu. Saya kalau bercakap, saya direct to the point tuan-tuan ya. Kalau ada yang terkena, teratur tu minta maaf dululah kan. Sebab saya dah biasa dah 2-3 kali dah kena dapat tauliah, tarik balik, lepas tu minta balik, dapat lagi. Biasa dah tu. Sebab mulut celupa tu suka cakap tentu halu tuan-tuan ya. Tapi saya yakin apa yang saya cakap betul. Itu saja. Baik, hari ini kita tengok satu hadis Nabi ya. Nabi SAW sebut, Nabi kata, innamas sawmu junnatun fa idza kana ahadukum sha'iman fala yarfas wala yajhal wa in imru'un qatalahu aw syatamahu falyaqul inni sha'im. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, Nabi kata, sesungguhnya puasa itu menjadi perisai. Ya, puasa itu jadi perisai. Apabila seseorang di kalangan kamu sedang berpuasa, maka janganlah dia yarfas, maka janganlah dia berkata-kata atau menuturkan perkataan-perkataan yang buruk. Jangan. Wala yajhal, dan jangan buat perangai orang jahiliah. Jangan utarakan kata-kata buruk dalam Ramadan. Jangan buat perangai orang jahiliah. Dan apabila seseorang di kalangan kamu mencelanya atau menghinanya atau mengutuknya dan sebagainya, maka hendaklah dia berkata, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Ini Nabi kata. Nabi kata puasa boleh jadi perisai kepada manusia. Ulama kata perisai ini banyak. Ada kata perisai daripada kemurkaan Allah. Ada yang kata perisai daripada menyakiti manusia. Banyak perisai ini banyak. Baik. Jadi Nabi kata tadi, kalau kita hendak jadikan puasa kita sebagai perisai tuan-tuan, perkara pertama, jangan ungkapkan kata-kata yang buruk. Dalam Ramadan, orang kutuk kita ke, Nabi kata orang hina kita ke, diam je, jangan balas. Jangan balas. Tapi orang kita punya perangai tuan-tuan memang bagus. Dalam puasa bagus. Orang kutuk dia, hina dia, cela dia, dia diam je, tak apa, dia kata aku puasa, relax dia. Bila kena 3 kali, orang Melayu pantang 3 kali dikutuk kan. Itu keadaan dia. Bila kata je, engkau ni hapalah, ginilah, gonggang, marah semua sekali. Sebab ini berlaku tuan-tuan. Ini berlaku, ada satu kampung baru ni, ada kambing Pak Haji tu ragut dia punya pucuk ubi. Pucuk ubi ditanam satu kawasan. Kambing kawan tu masuk dalam dia punya kawasan rumah, ragut apa tu? Pucuk ubi. Kalau kita tuan-tuan, pucuk ubi kau nak marah buat apa? Sekejap je tumbuh pucuk ubi tu kan, sekejap je tumbuh, tak ada masalah, dia marah. Jadi orang yang mempunyai pokok ubi ni, dia pergi jumpa tuan kambing, dia kata apa? Dia kata, kau punya kambing tak berotak macam kau juga tak berotak. Dia marah kan. Sebab apa? Sebab dia kata, kau biarkan kambing kau dimakan aku punya, diragut aku punya pokok pucuk ubi. Jadi dia pun maki kawan ni dia. Apa? Haji, kita puasa je. Sama-sama haji ni, kita puasa, tak apa. Kutuk lagi. Kutuk. Sampai dah satu tahap agaknya dah estimate habis dah. Kutuk sampai climax dia. Haji ni pun tak tahan, dia kata, tak apa, relax. Akhirnya haji ni pun dah sampai climax marah dia. Habislah. Dia bila sampai climax dia akan turun balik. Jadi dia pun belah. Dia belah dia macam tu.
sebab masa tu kami semua ada di situ, di kawasan tu, tempat membeli belah tu. Jadi dengar dia cakap, Pak Haji yang kena marah ni dengar. Apa dia kata? Tak apa, aku berpuasa, sabar. Tapi siap kau lepas puasa, aku maki kau balik. Nampak tuan-tuan tu perangai kita. Itu yang Imam Ghazali bahagikan puasa kepada 3. Ada puasa orang awam. Puasa kita ni menahan diri daripada makan dan minum. Itu puasa orang awam. Balik rumah tengok TV, tengok orang menyanyi, tengok rambut orang, tengok hapus semua sekali. Habis puasa kita. Tak apa, sebab kita orang awam. Puasa kita hanya sekadar menahan diri daripada makan dan minum. Okey, baik. Imam Ghazali bagi yang kedua, puasa orang khusus, iaitu puasa orang yang mana dia bukan sekadar menahan diri daripada makan dan minum, tetapi menahan diri daripada pandangan dia, percakapan dia, pertuturan dia, perbuatan dia, semua dia halang daripada menyakiti orang-orang lain. Ni dia, itu khusus. Kemudian Imam Ghazali bahagikan tingkatan yang ketiga, khususul khusus, iaitu orang yang apabila terlintas saja di fikiran dia lain daripada mengingati Allah, maka hilang pahala puasa dia. Yang ni kita hendak ni tuan-tuan. Sebab tu tak pandang sana, tak pandang sini, tak tengok sana, tak tengok sini. Kita Allahu Akbar tuan-tuan. Sebab tu dah Imam Ghazali memberikan tips kalau kita datang ke semayang ke masjid dan sebagainya tuan-tuan. Perkara pertama, jangan melilau pandangan kita ke kiri dan ke kanan. Jangan nak tengok sana, tengok Minah tengah jemur kain lah, tengok Pak Haji tengah jemur kain. Jangan. Pandang ke depan saja Imam Ghazali kata. Tapi kalau orang bagi salam, pandanglah. Janganlah pula orang bagi Assalamualaikum ji. Waalaikumsalam. Haji ni memang tak belajar ke apa? Kan kena pandang orang tu, kan jawab salam dia. Ini kan pandang Imam Ghazali kata jangan pandang ke kiri dan ke kanan pada benda-benda yang tidak berfaedah. Sebab pandangan itu adalah merupakan panahan-panahan daripada syaitan, Nabi kata. Sebab itu ada hadis Nabi kata, pandangan pertama rezeki untuk kau, pandangan kedua bala untuk kau. Tetapi pandangan pertama tu, tuan-tuan jangan terpengaruh dengan ada setengah orang kata apa, pandangan pertama selagi mana tak berkelip mata, pandang je. Kan hari ni minta maaf lah tuan-tuan, baju Allahu Akbar, orang Terengganu Kelantan buat jaring ikan je, tahan ikan je, dia buat baju pakai jaring-jaring. Minta maaf lah puan-puan, saya ni mulut suka cakap terus direct je. Kan kalau dulu kita tengok orang perempuan nampak bra dia, minta maaf sebut bra dia hitam kuning, nampak. Hari ni dengan jaring-jaring tak payah hintai dah, nampak dari jauh dah bra tu saiz apa. Sebab baju tu jaring-jaring. Subhanallah, inilah Yahudi tuan-tuan. Ya, kita kalau kerja di pejabat, dia sekarang ni ada 5S. Kan 5S tu kan. Yahudi punya motor 3S saja. 3S saja. Yang pertama, sin. Drama-drama, tengok drama Yahudi tuan-tuan, drama Israel, drama orang putih sama je lah. Dia mesti drama dia Allahu Akbar, drama yang tak apa-apa lah. Dan dalam drama ni ada unsur S yang kedua, iaitu unsur-unsur seks. Mesti ada anak kita tengok Allahu Akbar. Dan unsur S yang ketiga Yahudi bawa ialah sport, sukan. Tengok kita semayang tarawih hari tu, dalam waktu kita semayang tarawih adanya BWF, badminton apa? Tak ingat lah. World Cup badminton lah. Senang cerita, Lee Chong Wei main kan. Aduh, aku patut sembayang tarawih ada, minta maaf dulu tuan-tuan ya, ada pun saya ni kadang sebut pemimpin ni yang kena gam semua ni. Tak apa, ubah sikit lah. Ada ketua kita yang mengatakan bahawa malam ini adalah malam penentuan, Lee Chong Wei akan lawan Lindang. Maka berilah sokongan tuan-tuan kepada Lee Chong Wei walaupun duduk di negara Malaysia. Sepatutnya bulan Ramadan suruh orang pergi sembahyang tarawih. Yang bodoh ramai orang jadi makmum pada Lee Chong Wei tu apa? Kosong masjid hari tu, kosong surau, orang pergi dia tengok Lee Chong Wei main. Lee Chong Wei main, kalau dia menang ada dia bagi kau sekangkang ke tanah. Tak ada, kau yang kena bayar elektrik lebih. Tengok dia main, kalau 1 jam lah kau kena bayar elektrik. Kan tak adanya dia bagi diskonnya. Lee Chong Wei menang contoh. Kerana sokongan padu rakyat Malaysia, maka bulan ini tak perlu bayar elektrik, aku coverkan. Itu aku pun nak tengok. Kan ini tak ada, kita juga yang kena bayar. Dah lah kita kena bayar, tengok betis dia, paha dia. Alamak tuan-tuan.
Nampak? Tengok betis orang, peha orang, berdosa. Berdosa. Sebab tu ada polis hari tu. Maktab polis telefon tanya, Ustaz, saya datang daripada Kelantan nak pergi ke Johor Bahru, nak tengok perlawanan bola Johor lawan Kelantan. Jadi saya sembahyang jamak qasar. Jamak qasar dalam perjalanan itu boleh ke tak boleh? Saya tanya dia balik. Sekadar yang tuan belajar boleh tak boleh? Dia kata boleh sebab jarak dia lebih daripada 90 km. Okey, itu syarat, satu syarat. Banyak syarat lain. Apa syarat dia? Syarat yang membolehkan jamak qasar ialah perjalanan itu bukan berunsurkan maksiat. Memang tak ada maksiat Ustaz, kami tak campur lagi perempuan. Habis yang kau tengok betis orang, peha orang tak maksiat. Alamak, habis itu tak boleh dah Ustaz dia. Kalau tanya saya tak boleh. Jamak qasar pergi tengok main bola tak boleh. Sebab dia melihat unsur-unsur maksiat walaupun jaraknya boleh. Okey, jadi tak boleh. Terpulanglah tuan-tuan buat tu. Alamak, itu fatwa ke apa? Tak ada fatwanya. Itu pendapat saya berdasarkan kepada syarat dan rukun dalam jamak qasar itu. Kalau tuan-tuan nak buat juga buatlah. Ada masalah kan? Saya tak rugi apa-apa pun. Saya tolong cakap je. Baik. Cuba tengok. Jadi macam mana keadaan? Tengok pula dalam masa 90 minit tu. 90 minit tengok betis orang, peha orang. Bukan 2 batang betis tuan-tuan, 50 batang betis kau tengok dalam masa 90 minit. Kan dah gelap hati tu. Yalah, sebelah ni 11 orang. Sebelah orang dah ada 22 batang betis. Campur sebelah lagi dah 44 batang. Referee 2 orang. Linesman ada 2 referee seorang. 2 batang betisnya, linesman lagi 2 orang, 4 batang betisnya. Cuba campur 44 campur 6, tak ke 50 batang betis. Kau tengok dalam masa 90 90 minit. Gelap hati tuan-tuan. Gelap. Tapi ada juga orang kata, Ustaz, saya bab tutup aurat sama lelaki ni Ustaz, saya duduk dengan dia dah berpuluh tahun dah Ustaz. Dia pakai underwear dalam rumah pun aku tak naik nafsu tengok dia. Sebab persoalan yang perlu kita tengok ialah persoalan hukum agama dengan persoalan logik akal. Yang mana dulu nak diutamakan? Logik akal ke hukum Tuhan? Hukum Tuhan kata, Nabi kata tidak boleh melihat, janganlah kamu melihat betis orang, janganlah kamu melihat peha orang, kan? Jadi Nabi dah kata, walaupun logik akal kau kata, Ustaz, saya tengok betis dia, peha dia berbulu-bulu Ustaz, tak ada naik nafsu pun. Itu logik akal engkau. Kalau taklah berlaku macam dekat Kuala Terengganu, Hulu Terengganu, minta maaf kalau ada orang Terengganu. Baru-baru ni kes raya korban tahun lepas. Ada orang kawan saya ada mengajar di Terengganu. Dia telefon saya, dia cerita. Dia cerita apa? Syekh, macam mana nak jawab soalan ni Syekh? Apa soalannya? Kan? Saya bukan pandai sangat, tapi kadang-kadang kawan-kawan dia berkumpul maklumat. Jadi kita tanya, apa soalannya? Soalan dia amat bisa Syekh. Apa soalan dia? Soalan dia, boleh tidak kita melakukan korban terhadap lembu yang dirogol? Soalan dia tanya, boleh tak kita korbankan lembu untuk ibadah korban dan lembu itu telah dirogol? Saya kata, kau pakai istilah rogol macam mana? Rogol ni orang, lembu sama lembu tak pakai rogol. Masalahnya Syekh, bukan lembu rogol lembu. Lembu tu Pak Haji tu dah ikat untuk dikorbankan besok hari. Jadi ada seorang hamba Allah maniak gila ni katnya. Dia pergi tangkap pegang lembu tu yang dah kena ikat tu, dia rogolnya lembu tu. Ini maksud saya nak cerita logik akal tuan-tuan, jangan pakai. Jangan pakai sangat. Sebab lembu tu pun boleh dirogol dia orang. Mentang-mentang dah lembu tu dah kena ikat, dah kuang, korogol datang dari belakang. Macam mana tuan-tuan? Jadi soalan dia ialah, boleh tak melakukan ibadah korban terhadap lembu yang dah kena rogol tu? Dia ada 2 perkara. Yang pertama, cuba tuan-tuan fikir. Tergamak ke tuan-tuan yang ada depan saya ni nak rogol lembu? Lembu besar sangat, payah tinggi katanya. Kambing lah, pendek sikit. Sanggup tak rogol kambing tu? Kambing kalau boleh bercakap, janganlah rogol aku, kau gila ke aku? Kan, aku ni kambing, kau manusia. Tapi kambing tu tak boleh bercakap. Tapi cuba bayang tuan-tuan, nak kita rogol benda tu. Tapi kalau dah Allahu Akbar tuan-tuan, tak dapat nak dibayangkan macam mana keadaan dia. Tapi bila itu soalan pertama yang saya nak kemukakan ialah jangan digunakan logik akal yang melampau tuan-tuan. Sebab kadang-kadang logik akal tidak sampai kepada tahap apa di sebalik pemikiran kita.
Ni dia. Jadi soalan yang kedua dia tanya tadi, boleh tak lakukan ibadah korban? Itu khilaf ulama. Ada ulama kata tak ada masalah, boleh korbankan macam biasa saja. Ada ulama kata kena diusir lembu tu, letak di tempat yang lain dan kemudian dijatuhkan hukum bunuh terhadap lembu itu. Itu saja, tak boleh. Jadi terpulang, dia ada khilaf ni tuan-tuan, terpulanglah tuan-tuan nak ikut yang mana. Sebab itu kadang logik akal tak boleh guna. Macam untuk guru saya baru ni pergi Indonesia. Indonesia tuan-tuan. Ya, saya nak cerita logik akal jangan digunakan sekiranya ada nas Al-Quran atau hadis yang melarang. Ikut nas Quran, ikut hadis. Logik akal letak belakang dulu. Sebab dia ada 3 step. Yang pertama Quran dan sunnah, 2 step. Yang pertama Quran dan sunnah, yang kedua baru logik akal. Jangan logik akal dulu. Baik. Macam guru saya dulu pergi ke Indonesia, dia tengok di Indonesia tuan-tuan, tanah perkuburannya bercampur bau. Sebelah ini almarhum sekian-sekian, sebelah ni pula kubur Kristian, sebelah ni pula kubur Buddha. Kubur dalam satu kawasan tanah perkuburan bercampur aduk antara kubur Islam, bukan Islam dan sebagainya. Malaysia tak pernah, tak tahulah, wallahu alam. Setahu saya tak pernah ada begitu. Kan, tak pernah ada kubur Islam, Kristian. Tapi di Indonesia ada satu kampung tu. Baru ni saya nak sahkan betul ke tidak, ada satu delegasi daripada Imam Indonesia datang ke Malaysia. Saya jumpa dengan seorang dia punya ketua, dia tanya, betul ke macam tu ada di Indonesia? Dia kata memang ada di kawasan perkampungan tertentu berlaku percampuran begini. Baik, tok guru saya bila tengok, dia jumpa orang yang jaga kubur ni. Apa di Malaysia kan ada orang yang duduk dekat wakaf tu jaga kubur kan. Dia pergi jumpa, dia tanya orang, kenapa berlaku begini? Yakni berlakunya percampuran antara Islam bukan Islam dalam satu kawasan tanah perkuburan. Apa dia jawab? Senang je dia jawab. Dia kata apa? Pak, urusan kita atas dunia, di bawah dunia itu urusan malaikat. Dia cari sendirilah mana yang dia mau pukul, mana yang dibiarkan. Itu kerja dia. Kerja kita tanam saja. Malaikat kan Pak, dia makhluk Tuhan, dia lebih tahu daripada kita mana yang beriman, mana yang tak beriman. Kita tanam saja kat mana-mana yang kita suka. Lantak dia lah. Kalau kita pun mahu asing-asingkan, kita sudah rampas itu kerja malaikat. Nanti dia mahu buat kerja apa lagi? Logik akal tuan-tuan. Kalau macam tu habislah tuan-tuan. Dekat kita ni malas bawa pergi tanah kuburan, tanam belakang rumah je senang. Nampak? Tanam belakang rumah je lah. Dan kalau nak fikir logik macam tu, alah, kenapa kau tanam? Payahlah mufti nak jawab tuan-tuan. Orang apa ni, kawasan apa nama kita, kota warisan. Orang kota warisan pakat tanam jenazah belakang rumah masing-masing. Dah, bapak dia meninggal, gali kubur belakang, tanam. Jadi kena tangkap di Jabatan Agama Selangor. Ni bos Selangor kan? Tangkap Jabatan Agama Selangor. Kalau dijawab apa? Kalau dijawab tuan ataupun datuk, kan malaikat tu kerja dia cari jelah orang-orang yang ada dalam kubur tu, lantak dia, dah tu kerja dia. Apa mufti nak jawab? Rasanya terkedu juga Datuk Mufti nak jawab. Allahu Akbar. Macam mana lah orang macam ni ada juga atas dunia tuan-tuan ya. Mana jangan kita ikut benda-benda yang macam tu tuan-tuan. Logik akal. Baik. Jadi apa yang saya sebutkan tadi tuan-tuan, ya 3 perkara nak jadi perisai. Tadi jangan ungkapkan kata-kata yang buruk, ya. Jangan ungkapkan kata-kata yang buruk. Orang kutuk kita, orang maki kita, orang cerca kita, biarkan. Ya. Dia cuma tips ada ulama bagi. Kalau orang maki kita tuan-tuan, cerca kita, ada seorang ulama dulu dia pernah dimaki, dikutuk, dihina dan sebagainya. Lalu dia pergi jumpa orang yang mengutuk dan menghina dia. Contoh duduk kat kedai kopi, orang hina dia, kutuk dia dan sebagainya. Dia pergi jumpa orang tu, dia kata apa orang tu? Daripada kau menghina, mengumpat, mencela aku, cubalah tuan-tuan, kalau orang menghina tuan-tuan, cuba tuan-tuan guna tips ini. Tapi saya takut kursi naik atas kepala rasanya orang Malaysia ni. Kan? Dia kata apa? Orang tu mengutuk dia, menghina dia, mengumpat dia, dia kata apa? Daripada engkau menghina dan mengumpat aku, lebih baik engkau mengumpat mak engkau. Berani tak kita cakap macam tu? Orang dengar ni, orang mengumpat kita, ustaz ni dia tu hapu lantah, kutuk sana, kutuk sini. Saya pun tak berani nak pergi. Tuan, daripada tuan mengutuk aku, lebih baik tuan mengutuk mak tuan. Boleh tak? Dia kata pula, dia tanya, tapi orang tu dia tanya, kenapa pula aku kena mengutuk mak aku, mengumpat mak aku? Kerana orang yang lebih layak mendapat pahala daripada kau mak kau. Jadi kau mengumpat aku, pahala dapat aku. Jadi lebih baik kau mengumpat mak kau, pahala tu dapat mak kau. Nak tak buat macam tu? Kalau kita Malaysia tak ada, rasa-rasanya dia tak tanya dah. Daripada kau mengumpat aku, lebih baik kau mengumpat mak kau. Kursi naik atas kepala dulu. Sebab orang Malaysia punya perangai tuan-tuan. Kan? Orang Malaysia punya perangai. Dia lain-lain, adat setempat lain-lain.
Kemudian itu jangan ungkap kata buruk, sabar ajalah tuan-tuan. Mana simbolik Nabi nak ceritanya, sabar, ya, sabar. Baik, yang kedua tadi, jangan buat perangai orang jahiliyah. Jangan buat perangai orang jahiliyah, tuan-tuan. Ya, sabar. Perangai orang jahiliyah ni saya ambil ringkas je, tuan-tuan. Perangai orang jahiliyah tanda ikut hukum Tuhan, hukum Nabi, itu saja. Kita hari ni pun sama lah, lebih kurang kan. Orang hari ni bukan dalam surau ni baik, ya. Surau ni memang banyak ni ke subuh, tuan. Alhamdulillah, mana kota warisan ini, moga-moga warisan ini akan berkembang terus, ya. Banyak ni lah orangnya. Tapi kalau tempat-tempat lain, alamak, banyak tiang pada orang, banyak tiang. Macam Masjid Bandar Baru Nilai itu, Allahu Akbar, masjid besar, tapi kalau subuh, kalau budak UIA dengan USIM tak adalah 8 orang jemaahnya, kan rasa nak mengajar pun jadi malas, kan rasa mengajar pun malas. Tapi tak apalah, ustaz-ustaz tak apa, tuan-tuan, sebab ustaz dia nampak jin Islam duduk ramai penuh, tak ada masalah kan. Jadi orang lain tu yang nampak, tengok tak ada orang pun, ustaz nampak ada orang ramai, tak ada masalah dia kan. Seorang pun dia mengajar juga. Sebab macam saya jaga pengurusan masjid di Pahang dulu, ada seorang tenaga pengajar umur 80 tahun, tuan-tuan. Anak murid dia umur 110 tahun. Seorang tu je lah anak murid dia. Saya tanya dekat JAKIM, macam mana ni bos, nak kena berhentikan ke tamatkan pengajian ni ke macam mana, sebab seorang je. Saya dah tanya Pak Haji tu, selama mana dah tuan mengajar ni macam ni? Saya rasa ustaz hampir dah 20 tahun dah ustaz. Ini je lah anak murid saya pun 20 tahun duduk dalam kampung tu. Ini tok gurunya, ni anak muridnya. Saya rasa logik akalnya anak murid tu mati dulu. Sebab anak murid tu umur 110, tok gurunya umur 80. Kalau anak murid ni mati, tuan-tuan, tok guru ni nak ngajar siapa lagi? Jadi saya ambil tips tu pada dia. Dia yang kata, tak apa ustaz, kalau dia mati, jin ada dengar saya nak ngajar seorang-seorang pun tak apa, orang kata gila pun tak apa, sebab saya nampak, orang lain tak nampak. Jadi saya ambil tips tu pada dia lah. Wallahu a'lam lah, dia tipu saya ke apa tak tahulah kan. Pulanglah pada dia, tapi nak cerita je gitu, tuan-tuan, ya. Jadi alhamdulillah, ya, kita boleh datang ramai-ramai, dan moga-moga kedatangan ramai dalam bulan Ramadan ni, bulan tak Ramadan pun datanglah juga, jangan bulan Ramadan saja kan. Ada hari tu orang tanya saya, dia kata apa? Saya marah ke dia, saya kata, kau ni daripada tutup aurat bulan Ramadan, bulan tak Ramadan kau buka balik, sama je. Ustaz, sekurang-kurangnya kami jadi hamba Allah yang beriman pada bulan Ramadan. Apa kau nak beriman dengan Allah pada bulan Ramadan saja ke? Kan? Engkau ni hamba Tuhan ke hamba bulan yang diciptakan Tuhan? Itu ada dua tu, tuan-tuan. Dua benda berbeza. Hamba Tuhan ke hamba kepada bulan? Kalau kau hamba bulan, makna kau ikut hukum Tuhan hanya dalam bulan tu saja. Ini orang kita tengok, tuan-tuan, ya. Kadang-kadang Allahu Akbar, kadang-kadang AJK masjid pun masalah, tuan-tuan. Jogging dengan bini pun pakai seluar pendek. Ini bukan area Selangor lah, bukan, negeri lain, ya. Jogging dengan bini, Allahu Akbar, pakai seluar pendek gitu. Saya jumpa dia, saya kata, Haji, kenapa pakai seluar pendek ni, Ji? Seluar pendek lah, saya kira sebab Hawaii pun seluar pendek lah, dia tinggi, seluar tu atas lutut lah jadinya kan. Kenapa Ji pakai jogging pakai seluar pendek ni? Alamak ustaz, jogging ini kan satu kesihatan. Nabi suruh kita jaga kesihatan. Bukan soalan aku suruh jogging ke tidak, soalan aku kenapa pakai seluar pendek. Dia kata, nanti dulu ustaz saya nak jawab dah ni. Dia kata, Nabi suruh jaga kesihatan, tapi seluar panjang saya semua bini saya basuh, jadi saya nak jogging juga, pakailah seluar pendek. Saya kata, kalau seluar pendek kau, seluar panjang kau basah, kau nak berjogging pakai underwear apa? Tak ada lah macam tu ustaz, dia kata. Nampak orang kita punya, Allahu Akbar, tuan-tuan, ya. Perangai orang jahiliah ni, sebab orang jahiliah ni perangai dia tak ada ikut hukum Tuhan. Itu saja. Kita moga-moga jadi orang yang mengikut hukum Tuhan, tuan-tuan, ya. Baik. Jadi kalau kita nak menjadikan puasa kita ataupun amal ibadah kita perisai daripada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Tapi kena ingat, tuan-tuan, walaupun Nabi kata as-saumu junnatun, tadi puasa itu sebagai perisai, tapi bukan semua orang yang masuk dalam madrasah Ramadan ni dia boleh dapat perisai itu, tak. Bukan semua orang. Sebab kalau semua orang boleh dapat, nescaya Nabi tak kata berapa ramai orang yang berpuasa hanya dapat lapar dan dahaga. Berapa ramai? Lapar dahaga je, yang lain dia tak dapat dah. Ni kena tengok, tuan-tuan, ya. Sebab bukan semua orang yang masuk ke dalam madrasah Ramadan dia akan keluar dengan keadaan yang suci bersih, tidak, ya. Ada orang yang keluar bersih, ada orang yang keluar tak dapat apa-apa, tuan-tuan, ya. Baik. Jadi perkara utama sekali, tuan-tuan, ialah persoalan ilmu tu. Ilmu tu kadang-kadang kita ni berpuasa ikut-ikutan. Tu dia masalah utama.
Dia ikut-ikutan saja kan. Lepas tu bila masuk dalam madrasah Ramadan tak tahu ke apa-apa. Orang puasa pun dia puasa. Tapi alhamdulillah lah juga kan. Alhamdulillah. Macam baru ni ada satu sekolah ustazah kan, perempuan. Dia ustazah cikgu. Perempuan adalah 3-4 orang. Orang perempuan ni kan ada period dia tak boleh puasa. Kan, tak boleh puasa. Jadinya bila tak boleh puasa, ikut hukum Islam, adabnya dia tak boleh makan lah depan orang. Dia kena tahan diri dia, jangan bagi makan. Kalau nak makan, makanlah dekat belakang orang tak nampak. Ini kan pula 3 orang cikgu perempuan ni dekat bilik guru. Kan zaman sekarang ni orang suka jual kuih raya kan, kuih raya. Sebab tu 10 malam yang terakhir kan tak ada orang dah datang surau masjid. Sebab dia tolong bini dia buat kuih, jual kuih. Allahu Akbar. Kita nak rebut 10 yang terakhir tu tuan-tuan. Jadi cuba tengok, dia bawa kuih atur atas ni, orang lain puasa. Jadi tengok sedap ke tidak. Tak sedap ni dia elok je buka. Ustaz, saya tak puasa Ustaz, saya boleh rasa sedap tak sedap. Ambil satu. Sedap. Kita ni terkulat-kulat dah tengok dia makan. Mana boleh makan depan orang. Nampak? Dalam bulan Ramadan. Ni cikgu tu kalau anak murid tengok, tak keburuk perangainya. Ni kena tengok betul-betul tuan-tuan. Tak boleh. Jadi jangan. Kalau tak puasa pun jangan makan depan orang. Ini kan mak pun sama kan. Tengok cerita Indonesia dengan anak waktu pukul 1 tengah hari. Anak puasa ni, mak elok buka cikedis, krek. Makan. Anak pun tengok. Mak tak puasa ke? Apa mak nak ceritakan anak? Mak ni ada datang bulan dah. Anak akan tanya, talu-talu tanyanya. Kan dia tak faham, anak tanya. Mak akhirnya tak menjawab dah. Ini jangan tuan-tuan, jangan buat macam tu. Makanlah tempat lain. Tapi kalau seelok-eloknya, walaupun tak boleh puasa, tahan diri daripada makan dan minum untuk mendapat kesihatan badan sempurna dengan Ramadan itu. Elok tahan diri ya. Tak ada masalah. Baik. Jadi persoalan pertama saya sebut tadi ialah nak jadikan puasa kita sebagai perisai ni, soalan ilmu. Itu perkara yang paling utama tuan-tuan. Sebab kalau kita buat ibadah tanpa ilmu, dia merosakkan lebih banyak daripada mengelokkan. Kalau buat ibadah tanpa ilmu, merosak lebih banyak daripada mengelokkan. Tapi kadang-kadang tengok tuan-tuan ya, bulan Ramadan masih ada lagi orang yang tak tutup aurat. Jadi kita ni yang puasa, kita tengok dia, pahala puasa kita akan hilang, akan kurang pahala puasa kita. Kena tengok dia. Tambahan pula kalau pegang yang pendapat tadi, yang pandang orang selagi tak berkelip mata boleh pandang. Tengok tak kelip mata lagi Ustaz, tengok berkelip baru alih lain. Tak boleh. Dia pandangan sekali je tu kita tengok dah alih tempat lain. Nabi kata, sahabat tanya, bila kami terpandang ya Rasulullah? Nabi kata, bila kau terpandang maka alihkan pandangan kamu dengan segera. Alihkan ya. Jangan alih tempat lain, tengok orang lain pula. Ini kadang tengok sana, seksinya. Ustaz tak boleh. Tengok sana, seksi juga, aku tak alih tempat lain. Tengok tempat seksi juga, bodoh namanya. Kan, tak payahlah. Dia kena alih tempat yang tidak ada dosa. Habis dah tu Ustaz, tempat kami ni dosa belaka Ustaz. Macam mana? Sebab tu orang tanya saya, Ustaz tak tengok berita ke Ustaz? Aku tak tengok berita. Paling baik pun aku tengok berita TV 9 je. Kenapa pula? TV 9 dia punya pembaca berita tu tak aurat juga kadang-kadang. Pembaca TV 3 tak ada tutup auratnya. TV 1 tak ada juga. Jadi tengok rambut orang, aurat berdosa. Berdosa, tak boleh tengok. Habis tu Ustaz, tak boleh tengok berita lah Ustaz. Tak boleh. Saya jawab gitu. Habis tu kalau nak tahu berita macam mana Ustaz? Saya kata, tudung TV tu. Jangan tengok orang, dengar suara je sudah. Dia kata, Ustaz ni gila apa tu. Kan, tudung. Lepas tu dia jawab balik dengan saya. Dia kata apa? Ustaz, kalau tak tengok rupa, dengar suara lagi bahaya. Kenapa? Sebab bila dengar suara, sedapnya suara dia, mesti muka dia cantik ni. Terbayang-bayang pula. Dan tu saya kata, jangan tengok warta berita, habis cerita. Kan, habis tu nak tahu cerita macam mana? Baca surat khabar. Dia pula jawab, surat khabar tu banyak menipu Ustaz. Dah tahu tak payah baca. Saya kata, sibukkan diri kau baca Quran, confirm tak salah dalam Quran tu. Nampak? Dia kata, sebab apa? Surat khabar ni tuan-tuan, satu benda je confirm betul je, spot toto. Itu je yang betulnya, tepat 100%. Yang lain banyak utah tuan-tuan. Banyak utah je surat khabar ni kan. Cuba tengok macam-macam Allah. Macam surat khabar Metro baru ni saya beli. Sebab apa? Saya baca tajuk utama dia menarik perhatian. Ustazah lemas. Lemas kat mana ustazah ni? Saya pun beli baca, ustazah lemas dalam dakapan Bangla. Alamak, itu pula dah tajuknya.
Ya, nampak dia nak menarik perhatian kita, tapi kadang-kadang kita tu dah ditokok-tokok tambah, kan, ditokok-tokok tambah, tak payah tuan-tuan. Ya, sokapan ni sport toto tu je yang betul. Sukan ustaz, sukan pun nipu. Orang tu tendang kena tiang, ditulis sokapan kena palang. Orang ni contoh Zainal Abidin Hassan yang tendang masuk gol, dia kata dolah Saleh yang sumbat gol. Nipu tu tuan-tuan, tak payahlah tengok. Kena-kena pula Allahu Akbar sukan-sukan ni. Tahulah, sebiji bola yang dicampak oleh Yahudi ke dalam padang bola, berapa puluh ribu orang Islam tak sembahyang. Nampak? Campak bola, ramai orang tak sembahyang tuan-tuan. Terjerit-jerit macam buruk kena belacan. Minta maaf tuan-tuan. Ya. Ustaz macam mana ustaz tahu orang jerit dalam stadium? Aku pergi juga. Aku pergi, tapi ustaz pergi tuan-tuan jangan buruk sangka. Ustaz pergi untuk pandangan ilmu. Nampak lain tu. Kalau tuan-tuan nampak ustaz kat funfair ke, Ustaz Najmuddin lah dekat funfair, tolong ubah minda. Ustaz Najmuddin tu dia sedang menilai keadaan. Nampak ini kan Ustaz Najmuddin tak boleh pakai, jangan jemput dalam surau warisan ni. Menipu kau funfair bawa anak. Kalau kita ni tuan-tuan orang awam, ya menipu. Macam baru ni saya jumpa Pak Haji, bawa cucu umur 2 tahun. Saya tanya, Haji datang funfair juga Haji? Dah Ustaz, cucu dah pergi. Cucu kau 2 tahun tahu atuk nak pergi funfair. Jangan menipulah Pak Haji, saya kata. Engkau yang nak pergi, jangan alasankan cucu ini. Cucu ni tak berdosa tuan-tuan. Kita ni kadang-kadang buat alasan banyak, kan? Buat alasan banyak, tak payahlah tuan-tuan ya. Jadi persoalan pertama, cari ilmu tuan-tuan. Cari ilmu sebanyak mana tuan-tuan ya. Sebab zaman sekarang ini zaman yang mana Nabi kata, zaman aku beramal ibadah lebih utama daripada menuntut ilmu. Zaman Nabi. Kerana apa? Kerana pada zaman itu orang alimnya ramai, orang yang fahamnya ramai. Jadi ibadah lebih diutamakan daripada menuntut ilmu. Tapi akan datang suatu zaman Nabi kata menuntut ilmu lebih diutamakan daripada beramal ibadah. Zaman sekarang menuntut ilmu lebih diutamakan daripada beramal ibadah. Sebab kita kadang-kadang takut amal ibadah kita tak sah, sebab kita buat tak ada ilmu, kan? Tak ada ilmu. Macam contoh, ada satu kes macam saya sebutlah dekat masjid area Negeri Sembilan jugalah, area Nilai. Telefon kita bila semayang, kadang-kadang kita lupa silent. Semayang pula belakang imam, dia punya ringtone-nya Inul Gerudi punya lagu. Kalau telefon ustaz tak apa tuan-tuan, dia bunyi warak di macam tu ya. Ini Inul Gerudi semayang belakang imam. Imam ni budak hafiz, dia biasa baca satu muka untuk satu rakaat. Tiba hari tu dan kadang-kadang kuat pula tu bunyinya, kan? Allahu Akbar. Jadi budak ni waladhdallin amin terus baca apa? Li ilafi quraisyin ilafihim. Itu pun tersangkut-sangkut sebab dengar Inul Gerudi belakang nyanyi. Nampak? Yang Pak Haji telefon dalam poket ni buat bodoh je. Relax dia dapat. Yang telefon pun bangang juga. Yang menelefon pun bangang. Tahu dah waktu tu waktu orang sembahyang ke telefon buat apa? Ini masalah satu lagi tuan-tuan. Waktu sembahyang jangan telefon. Jadi bila dah keadaan macam tu, telefon duduk dalam ni, apa kita nak buat tuan-tuan? Ambil je lah telefon tu, ambil je tu, tutup, letak pada dalam poket. Bunyi lagi, ambil lagi, tutup. Nampak? Tapi jangan jadi macam satu kes hari tu. Sebab agaknya dia ambil ilmu pada saya separuh, lepas tu saya disalahkannya. Saya kata dalam sembahyang boleh bercakap menggunakan bahasa Arab. Tapi agaknya lepas saya full stop kat situ, dia pergi keluar pergi tandas, nak perak ke nak apa tak tahu, pergi tandas. Saya sambung lagi, saya kata bahasa Arab yang dimaksudkan di situ ialah sama ada doa-doa yang Nabi ajar ataupun ayat Quran. Itu bahasa Arab. Nampak? Tapi dia duk faham, dia belajar bahasa Arab. Dia kata boleh bercakap. Akhirnya bila telefon gerungang berbunyi, dia angkat. As-salah, as-salah. Tak balik. Boleh ke tuan-tuan? Alamak, tak kebodoh ni namanya. Mana boleh macam tu? Ustaz cakap as-salat bahasa Arab. As-salat bahasa Arab. Bahasa Arab yang dimaksudkan ialah ayat Al-Quran ataupun doa-doa yang diajar Nabi. Itu saja. Jangan pandai-pandai pula macam tu. Kalau macam tu, nescaya orang Arab boleh bercakap sama dia dengan sembahyang sebab bahasa Arab. Tanya, kaifal hal? Alhamdulillah fi khair. Jawab Arab pula dah. Dah bahasa Arab. Nampak? Itu kena faham betul-betul tuan-tuan lepas ni. Tapi ada orang tanya, Ustaz, kalau telefon dalam poket, okeylah Ustaz, pergerakan yang besar Ustaz, mana boleh? Siapa kata pergerakan besar? Pergerakan yang besar, telefon bunyi, kau angkat, buka, tengok pula tu siapa, baca pula tu SMS. Oh, tak penting, tak jawab. Kalau penting dia jawab jaga aja. Yang itu baru batal pergerakan yang besar. Kalau pergerakan yang kau setakat angkat,
tengok, tutup, tak balik, tak apa, itu tak ada masalah kan. Jangan itu baru besar, nampak? Itu baru besar. Ini angkat daripada kau mengganggu orang, nampak? Mujuk imam tu imam yang beriman dan berilmu. Kalau kena imam tak berilmu, nescaya dia akan pusing belakang. Oi, siapa punya telefon tak tutup? Tutup sekarang. Sambung balik. Bismillahirrahmanirrahim. Habis tuan-tuan. Nampak? Habis keadaan ni. Kena tengok betul-betul ya. Kena tengok betul-betul. Jangan jadi macam tu. Sebab benda ni saya sebut berlaku. Bulan Ramadan, imam-imam yang menjadi imam ringkas-ringkaskan bacaan. Kita bukan Masjidil Haram. Masjid mana baru nilai. Baru ni tahun lepas panggil budak hafiz. Dia panggil budak hafiz. Saya diberi masa sampai pukul berapa tuan? Kena tanya. Sebab saya takut ada yang tanya macam tu kan. Jadi kena tanya dulu. Sebab ustaz-ustaz muda ni jangan risau tuan-tuan. Dia lining brake, dia brake Ferrari. Kalau dia kata 7.5 on spot brake. Kalau ustaz tua-tua tuan-tuan tak boleh marah. Sebab dia macam bawa kontena lama tuan-tuan. Dia brake angin 7.5 dia nak brake ke 8 baru dia berhenti. Itu adat dah kan, adat dah itu. Jangan marah tuan-tuan. Kalau ustaz lama tengok orang lemak, ustaz tua lah, dia memang akan dah cukuplah sekadar ini tuan-tuan. Tapi tak berhenti lagi. Sebenarnya naik balik ke terbang dia. Sudah kan. Itu adat dah ustaz-ustaz lama tuan-tuan ya. Kontena lama, brake angin, dia tak ada brake emergency. Ya, baik. Jadi kena tengok betul-betul. Macam Masjid Bandar Baru nilai baru tahun lepas. Panggil budak hafiz, buat 20 rakaat. 1 rakaat 2 muka surat Al-Quran. Pukul 11.45 baru siap tarawih. Gila tuan-tuan. Saya masa tu jadi makmum. Walaupun saya tak ada penyakit gaut, menggeletar juga kepala lutut ni tuan-tuan. Menggeletar. Saya sian ke Pak Haji sebelah ni. Dengan sorbannya, dengan jubahnya, dengan jambang warna inai tu. Saya nampak waraknya orang ni kan. Tapi tengah semayang tu, saya nampak dah dia macam menggeletar macam orang kena Parkinson dah kan. Lepas tu saya perasan dia pandang kat saya. Tengok je. Kita kan ustaz berilmu, adab dengan orang. Orang pandang kita pandang balik. Last saya pandang dia senyum. Saya pun senyum, tak ada masalah. Dada masih menghadap kiblat. Kan mana? Dia senyum. Last dia cakap apa? Tuan, bila nak habis tuan? Tengah semayang. Nampak tuan-tuan. Mujur ustaz ni beriman. Kalau ustaz ni jenis tak berilmu, tengah semayang. Dia jawab. Batal semayang. Dah batal dulu kan. Tapi itu keadaan tuan-tuan. Jangan payah-payahkan orang. Senang-senangkan saja. Kita dalam agama ni kadang-kadang Allahu Akbar menyusahkan orang terlampau banyak tuan-tuan. Sebab tu kena cari ilmu. Yang mana boleh buat, yang mana tak boleh buat, jangan dibuat. Itu saja. Senang je sifir dalam agama ni tuan-tuan. Ya, baik. Kemudian yang akhir sekali saya nak sebut tuan-tuan ialah bab-bab dan jadi perisai ni. Ulama ada menyebut tuan-tuan ya. Bersempena kita dengan dah berada dalam 10 Ramadan yang terakhir ini, ya, kita kena cari Lailatul Qadar. Tapi ulama sebut macam mana kalau kita, benda ni sebenarnya ulama sebut dalam bab memperisaikan diri daripada kemurkaan Tuhan, tetapi dia juga boleh dijadikan tips untuk kita merebut Lailatul Qadar. 4 perkara ulama kata tuan-tuan, ya, nak jadikan di puasa ataupun amal ibadah kita perisai daripada kemurkaan Tuhan. Yang pertama dia kata, kehidupan kita ini kena sibukkan diri engkau dengan mengingati Allah. Sibukkan diri dengan mengingati Allah. Itu perkara pertama ulama kata. Sebab apa? Sebab sekiranya kita tidak sibukkan diri dengan mengingati Allah, maka kita akan sibuk dengan menderhakai Allah. Itu disifirnya. Ya, kalau tak sibuk dengan mengingati Allah, nanti kita akan menderhakai Allah Subhanahu wa taala. Yalah, kalau tuan-tuan tak baca Quran, mesti confirm depan TV punya. Kan, depan TV macam tu tengok Akademi Pantasia. Akademi Pantasia dah habis, Kilauan Emas pula dah keluar. Kan kalau masa orang dah tua ganyut tu nyanyi Allahu Akbar, sedih betul menengoknya kan. Ulama salaf dulu bila umur 40 tahun tuan-tuan, dia tidak pernah meninggalkan solat berjemaah di masjid. Bila umur 40 tahun. Sebab dia tahu waktu tu dah waktu nak habis cerita. Sebab ada satu hadis kata, barang siapa yang berumur 60 tahun ke atas, ni ringkasan daripada hadis itu, dan dia tak berubah perangai dia, suka main judi ke apa contoh kan, bila dah umur 60 tahun, melebihi umur 60 tahun masih dalam keadaan itu, maka syarah hadis itu mengatakan bahawa dia akan mati dalam keadaan itu. Wal-iyazubillah tuan-tuan. Ni dia. Sebab tu kena ubah sebelum sampai umur 60 tahun. Kan, Akademi Kilauan Emas dulu cuba tengok, malu kadang-kadang tuan-tuan. Sebab tu saya cakap Negeri Sembilan supaya orang tak tahu saya orang negeri Pahang. Yang malu baru ni orang negeri Pahang tuan-tuan, subhanallah. Raja Azura. Saya tengok, ustaz tengok juga ustaz. Yalah, saya tengok menilai pandangan ilmu.
bukan tengok dengan pandangan nafsu. Kan tak apa tengok. Tengok. Jadi tengok Raja Azura buat pengumuman. Dia kata apa? Dia kata hari ini kita bertuah kerana dapat mendengar seorang penyanyi yang cukup hebat dari segi kredibilitinya. Siapa? Daripada negeri Pahang Darul Makmur. Dipersembahkan nama sekian-sekian, tidak ingatlah nama dia. Seorang imam, seorang Bilal, dan seorang guru tarannum Al-Quran. Alamak, saya kata, guru tarannum Quran menyanyi, elok dengan kepala ikat maflah lagi tu nyanyi. Saya tak ingat lagu apa dia nyanyi, tapi alhamdulillah dia kalah. Kan? Tapi tuan-tuan bayang, kalau tuan-tuan duduk kampung tu, dia balik dan menyanyi dah ni, balik kampung kalah. Nak ke tuan-tuan berimamkan orang macam tu? Saya tak sanggup rasanya. Kan dah menyanyi gogang sana, bersalam pula dengan orang perempuan. Allahu Akbar. Kan? Jadi macam mana keadaan tuan-tuan? Cuba tengok. Kalau kita tidak sibukkan diri dengan mengingati Allah, maka kita akan disibukkan dengan tidak mengingati Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kadang-kadang tuan-tuan ada astro rumah kita semua ada kan. Bersyukurlah adanya astro tu, bila hujan je sikit, ribut je bola datang, astro tu tuing keluar 4 segi bersih pula dah. 4 segi kuning. Dia terlancam dulu. Dan bila kuning dia bersih selalu kan. Dia tak apa tuan-tuan. Biarlah. Kan tak ada masalah tu kan. Memang Islam suruh bersih pun. Kan apa salahnya? Keluar 4 segi kuning. Apa dia tulis? Service currently not available. Betul? Itu keluar dekat Astro. Jangan maki hamun Astro. Bersyukurlah kepada Astro. Alhamdulillah padam dah TV kan. Sebab apa? Sebab waktu mula hujan adalah waktu yang paling mustajab doa. Bila Astro padam, tutup TV, pergi bentang sejadah sembahyang doa kepada Allah Ta'ala. Ini aku maki hamun Astro apa? Tapi ada juga yang bangang sikit tuan-tuan. Padam. Dia tengah tengok 811 bola. Padam. Dia pun berdoa. Ya Allah ya Tuhan, cepatkanlah keluar. Aku tak tahu siapa menang ni dengan penalti ni ya Allah. Itu kalau TV gantung, saya doa TV itu jatuh, nampak dia mati situ juga. Nampak? Allahu Akbar tuan-tuan ya. Itu yang pertama, sibukkanlah diri kita dengan mengingati Allah. Yang kedua, agungkanlah, ulama kata, agungkanlah apa yang diagungkan Allah. Sebab kan, baik, kalau kita sibukkan diri dengan mengingati Allah tuan-tuan, daripada mula Ramadan kita sibuk je dengan mengingati Allah, tak mustahil kita boleh mengecap nikmat Lailatul Qadar itu. Sebab kita tak tahu Lailatul Qadar itu berlaku bila. Ya? Baik. Agungkan yang kedua, agungkan apa yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala tuan-tuan. Agungkan. Apa benda yang Allah Taala agungkan? Di antaranya sembahyang berjemaah. Sembahyang berjemaah. Orang kita tak tahu, tapi saya peliklah orang kita tuan-tuan. Tak tahulah bila nak ubahnya. Bila time sembahyang tarawih, nun penuh sampai ke ujung. Tapi bila time sembahyang fardu, lepas tarawih besok tak ada dah, habis dah. Esap dah berlaku. Sebab tu saya punya mulut tuan-tuan, saya kata hari tu apa? Bila Tok Imam ngadu, kan dalam majlis macam ni Tok Imam ngadu, Ustaz, saya hari ni Ustaz, saya terkilan nak minta Ustaz tolong cerita teruslah. Dia cakap depan orang ramai supaya menyeru orang ramai ni jangan datang tarawih saja, datanglah waktu-waktu fardu yang lain. Saya jawab terus, saya kata tak apa Mak, saya faham, duduk. Saya kata tak apa. Sebabnya Tuan Imam, saya kata yang kita nampak ramai datang sembahyang tarawih tu, itu bukan orang bumi. Itu orang planet Pluto, Zuhal, Marikh sana. Kenapa pula Ustaz cakap macam tu? Iyalah, kan kita punya orang Melayu punya pahaman, bila malam Lailatul Qadar tu, kan pokok sujud, apa benda sujud itu pahaman orang Melayu kan. Jadi orang di planet pun dia pun nak turun ke bumi juga. Sebab dia nak dengar orang bumi ni baca macam mana, sedap ke tidak, dia pun datang dengan planet-planet dia semua sekali. Zoom, landing, kapal terbang, dia tak nampak. Penuh nampak. Tapi cuba tengok, habis je Ramadan dia pun tak ada. Sebab apa? Sebab dia dah balik planet-planet Pluto dia dah. Jadi tahun depan baru datang balik. Tengok. Sebab tu tuan-tuan, mulut kena cerupa juga kadang-kadang. Tengok kawan sebelah tak pernah tengok. Tuan, minta maaf tanya, Tuan daripada planet mana Tuan? Direct dia tanya. Mesti dia kata, janganlah macam tu, aku sebelah rumah kau. You ko. Tak pernah nampak pun, aku ingat planet Pluto datang hari ni nak dengar imam baca. Direct dia tuan-tuan macam tu. Kita kadang-kadang tak boleh lembut sangat. Kadang melemah lembut tak jadi. Macam saya itu, ada orang tua pakai serban berkejuk. Saya suka semayang belakang sebelah orang pakai serban jubah semua, sebab saya rasa dia akan menambahkan kekhusyukan saya. Tapi kadang-kadang banyak yang mengganggu saya bila dia semayang kan. Allah dah masuk niat kan. Astaghfirullahalazim, tak masuk lagi. Saya ni dah senang dah. Allah Akbar. Waktu datang juga Allah
Mau perangai Allahu Akbar. Saya kalau 2-3 kali saya boleh tahan tuan-tuan. Tapi kalau berpuluh kali saya nak geram juga ni. Akhirnya hari tu saya dah tengah semayang ni, dah tengah baca Fatihah, imam dah nak habis baca Fatihah kan. Dan nak habis baca surah. Saya tahu imam ni baca surah panjang. Geram kat orang tua ni. Daripada mula imam baca waladhdallin tu tak habis-habis lagi. Allah Allahu Akbar. Saya kata susah hatinya. Lah saya turun saya punya tangan, batalkan balik semayang saya tepuk haji tu. Dia pun pandang saya. Kenapa tuan? Dia tak tahu saya ustaz. Kenapa tuan? Sebab saya masa tu pakai biasa je. Kan tak ada pakai jubah tu. Kenapa tuan? Saya kata minta maaf tuan haji. Saya nak bertanya, takut saya salah semayang. Apa dia? Dia tanya. Kita sekarang ni semayang fardu ke, semayang raya ke, semayang jenazah? Dia pandang saya. Kenapa? Sembayang fardu 1 takbir je Ji. Sembayang mayat 4. Sembayang raya 7. Haji sembayang apa? Mak, saya direct je tanya. Marah kat saya tuan-tuan. Marah. Degil mata macam tu. Allah Akbar. Boleh pula masuknya. Ni perangai orang kita tuan-tuan. Allahu Akbar. Tapi mulut kadang-kadang kena macam tu tuan-tuan. Lepas ni kalau nampak orang yang macam tu, tuan-tuan ambil tips tanya. Tuan Haji semayang apa? Tapi kena tengok dulu. Kalau dia tok guru silat, kang dia tampar kau confirm semayang-mayang sembuh. Tu kena tengok dulu. Jangan tak pasal-pasal tanya. Kan kenal dulu orang tu, tok guru apa? Ini kau tok guru silat ni. Kau tanya, Haji semayang mayat kau. Kau nak jadi mayat? Pam. Mayat sungguh sini tukar semayang. Itu tak jadi tuan-tuan. Dia kena tengok betul-betul. Baik, itu benda-benda yang perlu kita tengoklah. Agungkan apa yang diagungkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya pergilah semayang jemaah tu. Orang perempuan pun kena tolonglah. Ini kadang laki dia nak pergi semayang jemaah, dia pun kata apa? Bang, janganlah pergi bang. Saya pun nak 27 pahala juga. Kita semayang nak kat rumah sama-sama. Orang perempuan, kalau dia galakkan suami dia pergi semayang berjemaah di masjid, dia semayang seorang di rumah, dia akan dapat pahala 27 juga macam suami dia pergi semayang tu. Tapi syarat isteri kat rumah kena semayang lah. Kalau tak semayang tak dapat lah kan. Mengharapkan pahala laki je bagi tak ada kan. Dia kena semayang juga dekat rumah ya. Tapi orang perempuan tolonglah. Kadang-kadang suami dah nak pergi semayang, mau start motor, bang ni ada kopi bang. Kopi apa? Kopi jantan bang. Kau bagi kopi jantan tak pergi dah lah masjid kan. Jangan bagi kopi jantan, bagi air mineral je sudah kan. Sebab confirm kalau suami perempuan pergi semayang, dia confirm dah dapat makan punya. Sebab majlis ilmu, majlis yang penuh berkat, tak dapat ilmu dapat makan. Habis cerita. Tapi bulan Ramadan tak ada lah. Tak ada. Tapi kecuali kalau tiba-tiba AJK bak makanan terlupa hari ni Ramadan, dia bentang kita makan terlupa, tak apa kan. Kalau ada lah terlupa tuan-tuan. Sebab benda terlupa ni kadang-kadang kita kena tengok. SMS sampai 7.30 boleh tuan? Boleh kan? Baik. Kadang-kadang kita ada keadaan terlupa tuan-tuan. Macam saya pergi umrah dulu bulan Ramadan, terlupa. Itu nikmat itu yang Nabi kata, bila kau terminum termakan maka Allah yang memberi kau makan dan minum. Kita pergi sebelum Ramadan. Kan lari, kalau tuan-tuan pergi haji kan bila kita lari sa'i itu kan ada tong-tong air zam-zam kan tepi-tepi tu kan. Bila haus kita berhenti minum. Hari esok tu puasa. Saya ni lari. Arab ni lupa letak air ni. Terlupa hari tu puasa. Lari. Arab ni lupa letak air. Tak apalah. Haus. Berlari 7 kali tu lah haus. Saya pun pergi turun tangga Telaga Zamzam. Kenapa aku seorang ni turun telaga ni? Agaknya rahmat Allah kepada aku agaknya hari ni. Turun, pergi sampai ke Telaga Zamzam tu, ada polis 2 orang jaga, pegang cotak. Dia tengok je saya. Saya kata, kenapa aku seorang je hari ni ya? Tak apa. Kolej banyak ni atas telaga tu. Kenapa? Biasanya berebut-rebut queue. Hari ni aku seorang. Tak apalah, mungkin ini rezeki Allah Ta'ala kepada aku. Ambil. Polis tu pun tengok. Dia ni nak buat apa ni agaknya? Tadah, elok tu tadah kolej tu dengan air pipe Zam-Zam tu kan. Penuh. Bismillahirrahmanirrahim. Polis tu makin kuat ketuk cotak. Dia tengok minum ke apa? Bismillah. Gup minum. Polis tu daripada ketuk cotak tu turun cotak. Terkelip-kelip tengok. Lepas tu saya pun baik hati ustaz kan. Ulur polis tu. Fadal. Dia tak jawab. Ya kedua tengok. Tak pun kau tak nak minum, aku minum. Minum lagi sekali. Tak dah lagi sekali elok. Minum gugup elok je. Kedua tu berlari. Kawan berlari lambat semua. Oi, kau orang ni berlari lambat buat apa ni? Macam tak makan. Elok cakap macam tu ke kawan. Kawan kata kau pergi mana tadi? Kita orang lari-lari kau tak ada. Aku biasalah saya kalau haus pergi minum lah. Kau tak puasa apa? Padahal pun polis tu tak ketuk aku. Sebab kawan saya kata polis tadi mula dia nak ketuk kau. Tapi kerana dia fikir nak kata Islam tak puasa.
Nak kata tak Islam, masuk masjidil haram pula dia polis tu confused. Jadi daripada dia nak ketuk cota, dia tunggu cota. Tapi nak ingatkan tuan-tuan, kalau termakan dan terminum, teruskan puasa itu kerana ia adalah merupakan nikmat yang Allah Ta'ala bagi. Sesungguhnya Nabi kata, Allah yang memberi makan dan minum kepada kita. Baik. Itu yang kedua tuan-tuan ya, agungkan apa yang diagungkan oleh Allah Ta'ala, antaranya solat berjemaah. Sebab solat berjemaah salah satu daripada 7 golongan orang yang melazimkan dirinya solat berjemaah adalah merupakan salah satu golongan yang akan mendapat naungan Allah di padang mahsyar pada hari yang tidak ada naungan. Nampak, salah satu golongan daripada 7 golongan itu. Baik, itu orang yang sudah berulang-alik datang ke masjid. Orang perempuan pun boleh datang. Jangan suami halang orang perempuan. Bang, saya pun nak ikutlah bang pergi masjid. Hai, jangan. Bila kau kata jangan, bini pun tak bagi kau pergi dah. Dia takut, you kau pergi masjid ke pergi bela masjid. Dia tak bagilah dah kan. Jangan tuan-tuan. Dia bawa, kalau isteri nak pergi bawa. Tapi janganlah isteri pula makeup merah, biru, hijau, semua ada, atau tak boleh lah. Kan pergi biasa je. Baik. Kemudian yang ketiga, ulama kata nak memperisaikan diri kita daripada kemurkaan Allah Ta'ala. Contoh puasa ini ialah hidupkan rasa rindu kita kepada Allah. Hidupkan rasa rindu. Macam mana? Cara yang paling mudah ialah banyakkan berdoa kepada Allah Ta'ala. Tapi kita hanya berdoa waktu susah. Sedangkan Nabi kata, kalau engkau hendak doa engkau diperkenankan Allah ketika engkau susah, maka banyakkan berdoa kepada Allah ketika engkau senang. Masa senang tu kena banyak doa. Sebab perumpamaan yang ulama bagi dengan malaikat yang mengambil doa ini ialah dengan kita ni, kalau dia biasa dengar suara kita kan, macam juga perempuan duduk dalam rumah, kalau dia dengar Assalamualaikum, suara lelaki aku, tak payah dengar tu dah, dengar bunyi selipar pun dia dah tahu lelaki dia cepat-cepat buka pintu. Tapi kalau dia dengar suara yang tak familiar, halo adik manis, ada rumah ke? Nak buka pintu, tak buka. Dia suara pelik ni, tak buka. Dia macam tu juga perumpamaan malaikat. Dia tidak akan ambil terus, dia akan dengar dulu. Hari ini saham jatuh, adalah berdoa, ya Allah saham jatuh tolonglah naikkan balik. Pum, petang kau naik saham menjunam tinggi, naik melonjak-lonjak naik. Tak doa dah, pergi parti pula dah, berparti karaoke sana pula dah. Lepas tu malaikat dengar, tak ada pula dah suara semalam. Lepas tu bom, tahun depan saham jatuh pula, ada pula doa. Malaikat kata rasanya suara ni tahun lepas ada rasanya. Biar dululah. Lepas tu naik saham pula, tak ada lagi. 2 tahun lepas, 2 tahun depan pula baru berdoa. Tak ada, yang macam ni tak ada tuan-tuan. Sebab tu kita kena banyak berdoa, sentiasa berdoa. Dan berdoa, tak payahlah doa ke Arab. Yang penting doa ke Melayu faham sudah. Ustaz saya duduk kat London for 5 years lah, Ustaz tak reti sangat berbahasa Melayu. Jadi macam mana? Doa lah kok bahasa orang putih. Oh ya Allah, please forgive our sins. Ya Allah, ya Allah. Mesti orang mendengar, Allah mak imam ni aku kena pula hari ni kan, terbiat tu. Tak apa sebab dia tengok orang separuh orang putih kan, tak apa doa ke orang putih pun tak ada masalah. Kalau dia tengok ramai orang Cina, boleh doa ke Cina pula dah kan. Tengok ramai orang India, doa ke bahasa India, tak ada masalah kan. Sebab Allah Ta'ala faham apa yang kita nak. Ini kan tak doa ya Allah Rabbi sampai apa, kadang-kadang masalahnya dia seorang je faham, yang belakang tak faham. Sebab tu masa berdoa dia borak dengan kawan dia, lama imam ni doa kan, bila nak habis, yang aku bukan faham sangat benda. Ni masalah tuan-tuan. Cuba doa sikit supaya biar dia faham. Tapi saya kena marah hari tu. Mula-mula saya praktikkan benda itu, saya kena marah. Dia kata apa, siapa ajar kau doa ke Melayu boleh, doa ke Melayu haram tau. Haram doa ke Melayu. Saya kata, sebab dia tu kawan saya juga, belajar sama saya. Dia kata haram baca doa ke Melayu. Saya kata, kau belajar kat mana? Tok guru aku cakap lah. Tok guru kau, tok guru aku juga. Yang mana ada? Cuma saya rasa, saya kata, waktu tok guru tu cakap kau pergi tandas. Dia cakap doa apa bahasa sekalipun boleh, kecuali doa kuno. Doa kuno tak bolehlah ubah bahasa Melayu. Sebab itu dalam waktu tempoh sembahyang. Takkan kau nak doa Allahumma hdini fi man hadait, ya Allah berilah hidayah kepada kami seperti mana engkau beri hidayah kepada orang-orang tertentu. Macam tu takkan nak doa macam tu, confirm lah haramnya kan, batal sembahyang. Tapi ini waktu luar sembahyang, doa je lah ikut bahasa apa sekalipun, ya, tak masalah. Orang perempuan confirm kena tahu apa yang lelaki dia doa. Jangan main doa tak tentu halu. Dia kejut, yang mainlah kita sembahyang tahajud sama yang malam ni. Isteri jenis doa makbul. Suami baru belajar dengan ustaz bahasa Arab tadi, nak penuhkan 3 lagi kotak. Doa. Isteri amin amin nangis-nangis. Besok-besok datang ketuk pintu 3 escort. Siapa ni bang? Ni lah madu yang kau doakan semalam. Menangis lagi sekali tengok madu. Dah rugi dah. Nampak? Tolong suruh dia doa. Bang, doa aku bahasa Melayu sikit. Nampak? Kadang-kadang tuan-tuan kena tengok gitu juga kan. Kena tengok begitu. Baik. Yang keempat, yang akhir sekali tuan-tuan, ialah anggaplah dosa yang besar, anggaplah dosa yang kecil itu
seperti dosa yang besar. Sebab isu dosa kecil, dosa besar ni tuan-tuan, ada ulama kata tak ada pembahagian dosa kecil atau dosa besar. Semua dosa besar berlaku di sisi Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan. Nampak? Tapi kita ada ulama yang membahagikan dosa kecil kepada dosa besar. Contoh macam Umar Al-Khattab, salah seorang daripada 10 sahabat yang dijamin oleh Allah masuk syurga. Ya, dijamin oleh Nabi masuk syurga. Apa Umar buat? Bila dia tertinggal takbiratul ihram bersama dengan jemaah, dia rasa sangat bersalah lantaran itu selepas isyak sampai subuh dia tak tidur. Dia menghidupkan malam itu dengan qiyamul lail bagi menebus dosa dia kerana tidak sempat bertakbiratul ihram bersama dengan imam. Kita hari ni bukan sekadar tak sempat takbiratul ihram, sembahyang pun tak ikut pergi jemaah. Sedangkan saya sebut tadi, sembahyang tarawih tak ada ulama yang kata dia fardu, wajib. Tapi sembahyang fardu secara berjemaah ada ulama yang kata ianya wajib. Nampak? Cuma Imam Syafi'i saja dia sunat muakkad itu. Mazhab lain, kalau mazhab Imam Ahmad bin Hanbal dan sebagainya, dia tetap kata itu adalah fardu, wajib. Jadi kena tengok betul-betul tuan-tuan ya. Baik. Jadi waktu pun dah sampai 7.30. Saya memang macam tu, saya dah beritahu 7.30, saya mula pukul 6.30, 7.30 dah cukup 1 jam lah, tak boleh panjang-panjang lagi tuan-tuan. Ya, kalau panjang-panjang lagi kan masalah. Jadi ini salam perkenalan tak boleh panjang-panjang, cukup 1 jam tuan-tuan. Kalau salam dah lebih pada perkenalan 2 jam lah saya punya kuliah. Kan? Jadi tak apa tuan-tuan ya. Baik. Jadi kesimpulan apa yang kita sebut pada hari ini tuan-tuan ialah puasa ataupun mana-mana amal ibadah kita boleh jadi perisai kita daripada mendapat kemurkaan dan juga azab Allah Subhanahu wa taala. Tapi perkara yang paling penting nak memperisaikan diri daripada kemurkaan Allah Ta'ala selain daripada beberapa perkara yang saya sebut, asas yang paling penting ialah ilmu kena cari dulu. Ilmu kena cari dulu. Pastikan apa yang kita buat itu betul, kan? Pastikan. Jangan jadi seperti mana yang berlaku. Ini sebagai akhirnya di Bandar Baru, di area nilai baru ni saya kena marah juga. Bila saya ngajar dia kata, ustaz duk ngajar sana sini, tapi kita punya sistem zakat fitrah pun masih tak ikut hukum Islam, dia kata. Elok dia cakap macam tu. Sistem zakat fitrah tak ikut hukum Islam. Saya kata kenapa pula? Kan dia dah ada beberapa tertentu dalam zakat ni kena ikut. Memang saya kata memang ada kena ikut setengah-setengah perkara. Tapi dia kata kenapa yang Tuan kata dia tak ikut landasan Islam zakat fitrah kita? Sebab tengok Selangor RM7 kan zakat fitrah, Negeri Sembilan RM6.50, tak ikut hukum Islam. Kenapa pula saya kata? Sebab beras orang Selangor makan mahal, beras orang Negeri Sembilan makan murah sikit, jadi ikut macam tu lah. Tak Ustaz tu sebenarnya tak faham tentang zakat. Aku pula tak faham. Okey, kenapa? Zakat kan telah ditentukan bahawa kadar zakat yang perlu dibayar ialah 2.5%. Saya kata kau bodoh ke bongong? 2.5% ialah zakat harta lah bodoh, saya kata. Dalam sikit saya kata dia bodoh. Oh ya ke Ustaz? Memang kau memang bodoh lah, saya kata. Dah tak tahu cari ilmu dulu. Terus. Tapi lepas kena belasah macam tu, alhamdulillah, mana kuliah saya pun diikut. Sebab dia rasa suka kan dia kena bodoh tu. Dia datang dia pula. Alhamdulillah, tak ada masalah. Kan? Maknanya kadang-kadang orang tentang kita kena berlemah lembut di tempat tertentu, tapi jangan setiap tempat kena berlemah lembut. Nampak? Sebab tu saya pegang kata-kata Tok Guru saya senang je. Kita tunduk, tapi dalam masa yang sama kita tanduk dia balik. Tunduk dia orang nampak aku tu berbang. Sebab konsep kita ialah belai, tak boleh belai terus. Belai, pam tampar sekali. Baru dia suruh, ada benda silap aku rupanya. Baru dia sedar tuan-tuan ya. Baik. Jadi saya dah beritahu tadi bahawa ustaz-ustaz muda dia lining brake dia Ferrari dari 7.30 lah. Brake lah terus berhenti kan. Kecuali kalau hujan, sebab sekarang tak hujan. Kalau hujan dia menjajah sikit lah. Tapi ini tak hujan. Jadi alhamdulillah kita berhenti 7.30 tuan-tuan. Jadi sekali lagi saya mohon apa yang saya sampaikan sekiranya betul tuan-tuan ambil dijadikan panduan dalam kehidupan. Dan kalau ada salah dan silap, maksud saya tuan-tuan dengar daripada saya hari ini, mungkin besok lusa tuan-tuan dengar daripada ustaz yang lain daripada apa yang saya cakap, maka tuan-tuan berkewajipan untuk bagi tahu saya balik. Bagi tahu saya balik, mungkin saya ada silap ketika saya menyampaikan. Itu tanggungjawab tuan-tuan. Kena beritahu saya balik. Ustaz ni cakap gini. Maka dia akan, saya boleh betulkan diri saya, mungkin saya silap. Tetapi kalau tuan-tuan nak tanya terus pada ustaz yang mengajar itu, tuan-tuan kena tanya dengan uslub atau gaya bahasa yang tidak menggunakan nama ustaz. Jangan kata, ustaz, saya nak tanya sikit lah. 2 hari lepas ada Ustaz Najmuddin sebut macam ni. Lain pada ustaz sebut. Bila dia dengar ustaz juga sebut, dia kata, gini tuan, itu Ustaz Najmuddin mungkin dia ada dalil dia sendiri. Padahal yang Ustaz Najmuddin sebut tu memang salah dah.
tapi sebab dia nak jaga adab dia dengan ustaz juga, jadi dia jaga macam tu. Jadi tuan-tuan, jangan kata ustaz ni cakap, saya semalam lah ustaz ada dengar kat kedai kopi orang cerita gini. Memang dia belasah tu, orang yang cakap tu bongok rupanya. Tuan-tuan, oh bodoh Ustaz Najmuddin tu rupanya. Dia kena beritahu saya balik. Beritahu saya balik, ustaz gini ustaz silap. Jadi itu tanggungjawab. Kalau tuan-tuan jual nama ustaz sama ustaz, dia tak akan kutuknya. Dia akan beritahu, oh itu dalil dia, ada dalil daripada kitab yang dia mungkin saya tak jumpa. Itu adabnya kan. Jadi jangan tuan-tuan, sebab tuan-tuan tak akan dapat kebenarannya. Baik ya. Jadi sekali lagi saya mohon ampun, mohon maaf untuk salah perkenalan pada hari ini. Kalau ada salah silap tu mohon ampun, mohon maaf lah tuan-tuan ya. Jadi aku qauli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum.